Jemput Ustazah Syafiqah selaku guru penyelaras UPKK untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Yang dihormati Tuan Pengerusi Jemaah Pengurus Encik Zuazrin bin Azhar, yang dikasihi guru besar sekolah Puan Siti Hajar binti Abdul Manaf, guru-guru dan ibu bapa sekalian. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tujuan perjumpaan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan ujian MP KAFA yang akan diadakan pada 15 hingga 30 November ini. Untuk makluman semua ibu bapa, MP KAFA bermaksud modul penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain yang akan menggantikan ujian UPKK pada tahun 2020 dan 2021. Ujian MP KAFA terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A 75 markah dan bahagian B sebanyak 25 markah. Okey, seterusnya bahagian A 75 markah dinilai berdasarkan 5 subjek, iaitu subjek Jawi, Sirah, Adab dan Akhlak, Bahasa Arab dan Ulum Syariah. Bagi subjek Ulum Syariah merangkumi 2 subjek, iaitu bagi subjek ibadah dan juga subjek akidah. Ujian penilaian ini akan dinilai mengikut silibus dari tahun 3 sehingga ke tahun 5. Okey, setiap subjek, setiap modul akan dibahagikan kepada 5 modul. Setiap subjek ada 5 set. Contoh Jawi ada 5 set soalan. Jadi pelajar dikehendaki memilih 3 daripada 5 set soalan tersebut. Seterusnya, bahagian B, 25 markah akan dinilai sepanjang tempoh PDPR yang telah dijalankan. Nilaian 25% tersebut terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama nilai dan sahsiah murid 5%, kehadiran PDPR 10%, dan last sekali komitmen dan hasil kerja murid sebanyak 10%. Jadi kalau seterusnya keseluruhan markah adalah 100 markah. Seterusnya CJ tetap akan dikeluarkan sama seperti ujian UPKK sebelum ini. Para pelajar perlu membaca dan hafal setiap silibus subjek supaya dapat membantu pelajar menjawab ujian nanti. Seterusnya, MP KAFA akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak JAID. Okey, seperti yang semua boleh lihat, setiap subjek diperuntukkan selama 2 hari. Jadi bermula daripada hari Isnin, 15 hari bulan dan 16 hari bulan adalah subjek Ulum Syariah. 17, 18 subjek Sirah dan seterusnya semua subjek diberi masa selama 2 hari. Untuk hari pelajar perlu jawab itu adalah ditetapkan oleh guru penilai masing-masing. Jadi kalau andai kata pelajar dah selesai menjawab soalan ulum syariah pada 15 hari bulan, pada 16 hari bulan pelajar tersebut tidak lagi dihubungi oleh guru penilai. Dia akan sambung dihubungi pada subjek yang kedua. Baik, yang seterusnya, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Satu kumpulan mempunyai guru penilai. Mempunyai seorang guru penilai. Guru penilai adalah wakil daripada guru SAR Al-Hidayah sahaja. Maknanya tak ada daripada guru sekolah lain. Semuanya guru sekolah sendiri je. Guru WhatsApp akan ditubuhkan untuk memudahkan pelaksanaan MP KAFA. Nanti Ustazah akan forward
grup-grup WhatsApp. Jadi awak boleh tengoklah mana nama awak ada pada grup WhatsApp mana dan minta kerjasama untuk masuk ke dalam grup WhatsApp masing-masing sahaja. Tak perlu nak masuk grup WhatsApp orang lain juga. Seterusnya, murid akan dihubungi oleh guru penilai melalui video call. Okey? Melalui video call daripada grup WhatsApp tu lah. Jadi Ustazah minta awak boleh masuk ke dalam grup WhatsApp menggunakan nombor yang boleh dihubungi sahaja. Seterusnya, jadual masa yang murid akan dihubungi akan dibuat oleh guru penilai sendiri. Atas guru penilai awak lah. Kalau awak rasa atas guru penilai yang akan tetapkan awak pada hari apa. Okey, semuanya atas guru penilai masing-masing. Jika ada masalah dengan hari yang ditetapkan, boleh berbincang terus dengan guru penilai masing-masing. Seterusnya, penjaga dan murid hendaklah bersedia pada waktu yang ditetapkan supaya MP Kafar dapat berjalan dengan lancar. Sebab masa kita tak banyak. Walaupun masa yang diberi selama 2 hari dengan satu subjek, tetapi kalau ikutkan masa tu tak banyak pun. Masa adalah terhad. Seterusnya, murid hendaklah menyediakan alat tulis. Pensel pemadam. Lepas tu pensel hot tu sediakan je. Dan yang penting kertas A4. Kalau boleh sediakan kertas A4 lah. Tak digalakkan untuk menggunakan buku tulis. Seterusnya, murid dikehendaki berada, kalau boleh duduk di dalam bilik berseorangan. Tak perlu ditemani oleh ibu bapa, tak perlu ditemani oleh adik-beradik lain. Sebab ni kalau awak jawab biasa kat sekolah pun memang awak jawab sorang-sorang. Tak boleh nak tanya kawan sebelah, semua tak boleh. Jadi kalau boleh duduk di dalam bilik secara berseorangan, tanpa ditemani sesiapa. Dan tidak berkongsi maklumat mengenai soalan kepada pelajar lain. Minta kerjasama daripada ibu bapa dan juga pelajar. Jika pelajar tu dah selesai jawab pada 15 hari bulan, tidak perlu dan diminta sangat-sangat untuk tidak berkongsi maklumat berkaitan soalan yang disoal kepada pelajar lain. Boleh? Seterusnya, pelajar selama ujian MP Kafar berlangsung, pelajar dikehendaki membuka kamera. Membuka kamera untuk tunjuk diri masing-masing supaya ujian dapat berjalan dengan lancar, serta guru dapat dengar dengan jelas. Jadi suara awak pun kena jelas, guru soal awak jawab. Suara jelas, muka buka. Kamera kena buka dan diminta sepanjang ujian berlangsung tolong jaga adab awak dengan guru penilai. Tak kira serapat mana pun awak dengan guru tu sendiri, tolong jaga adab. Okey, yang last sekali Ustazah nak pesan supaya awak dapat jaga kesihatan masing-masing sepanjang tempoh ujian MP Kafar ini berlangsung, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Okey, sekian saja daripada Ustazah. Saya serahkan majlis kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Saya nak cerita tu, nak bagi tahu kata budak tu besok ada exam. Okey. Kan? Sebelum dia exam ke ataupun 2 hari ke 3 hari sebelum dia exam. Pasal kita nak tahu juga, takut ada pergi ke mana-mana. Jadual untuk pelajar ini menjawab soalan akan diberi oleh guru penilai masing-masing. Jika ada sebarang masalah dengan tarikh yang diberi, boleh terus rujuk kepada guru penilai. Mungkin ada budi bicara daripada guru penilai masing-masing untuk ubah ke tarikh yang boleh dibuatlah oleh pelajar. Okey, terima kasih. Okey, sama.
Ada soalan, bila start ujian? Ustazah Syafiqah. Okey, ujian bermula pada 15 hari bulan 11. Okey, 15 hari bulan 11. Tak lama dah, minggu depan dah tu. Okey, ujian akan berlangsung. Kita tak akan ganggu waktu persekolahan pelajar. Jadi sepatutnya waktu yang ditetapkan hanya waktu petang. Jadi kalau ada waktu lapang pelajar tu sendiri atau atas guru penilai lah. Tapi kalau pelajar tu sekolah waktu pagi, kita akan buatlah waktu petang. Tak akan mengganggu waktu persekolahan pelajar. Cek tu, dia tanya video call tu seorang demi seorang ke? Video call ujian tu akan dilaksanakan seorang demi seorang sahaja. Jadi masing-masing yang tunggu urutan boleh bersedia teruslah supaya ujian berjalan dengan lancar. Nanti insya-Allah kami akan post jadual tu semula ke dalam grup masing-masing. Dan untuk line internet, kalau ada masalah, contoh masalah tu ketika dia sedang menjalani ujian, tiba-tiba call tu terputus, mungkinlah kami akan call semula. Memang akan call lah sehingga ujian tu selesai lah. Kalau putus, call semula lah, tu je lah yang boleh buat. Okey, untuk masalah kehadiran, boleh terus berhubung pada guru penilai dia sendiri nanti. Boleh berbincanglah dengan guru penilai. Boleh. Ibu bapa boleh masuk sekali dalam grup tu untuk memantau anak. Tapi kena maklumlah pada guru penilai tu nombor mana yang boleh dihubungi. Supaya tak adalah mengganggu nanti mak ayah tengah kerja pun cikgu call tiba-tiba. Jadi nak masuk boleh tapi maklum pada mak ayah nombor yang boleh dihubungi sepanjang ujian tu. Ya, betul salah. Okey, saya ayah kepada Nur Aini Akilah. Okey, saya nak tanya satu soalan. Untuk masa yang diberikan untuk seorang pelajar tu berapa minit untuk seorang masa ujian dijalankan? Okey, ujian akan dijalankan paling kurang 45 minit untuk 3 set soalan yang perlu dijawab. Maksudnya satu subjek tu dalam 45 minit lah, lebih kurang macam tu. Kalau lagi cepat siap, lagi bagus. Maksimum lah tu 45 minit Kita tengok atas pelajar jugalah. Tapi kita mengharapkan selama 45 minit tu masa paling lama lah. Sebabnya kita bekerja juga untuk siapkan semua pelajar. Sebab pelajar kita agak ramai untuk beri masa sejam seorang tu. Takut tak sempat nanti. Okey, baik. Terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum Ustazah. Darjah 5 dengan darjah 6 serentak ke buat ke darjah 5 dulu, darjah 6 kemudian? Serentak. Okey. Dia kena bagi jawapan, ada pilihan ke, kena spontan ke, macam mana? Tak tengok lagi kertas tu. Tapi kalau ikutkan taklimat yang diberi, setahu saya pelajar tu sebut je jawapan, tak ada sebarang pilihan jawapan rasanya. Okey, saya nak tanya. Okey, grup dia bagi pada 2 hari yang pertama dan hari yang kedua. Okey, soalan saya, pelajar yang dah ujian pada hari yang pertama, untuk ujian yang berikutnya dia masih lagi pada hari yang pertama ataupun dia pilih berawak untuk hari yang kedua? Sebab saya tengok kat sini, saya nampak macam ada mungkin akan berlaku keterisan lah. Sebabnya dia orang ni, kita tahu budak-budak kan, dia boleh telefon je kawan-kawan dia bagi tahu jawapan tu, soalan tu. Jadi saya tak nampak kan, mungkin pesanan tu kita kena jujur, tapi budak-budak biasalah. Macam mana tu? Untuk pasal yang budak lain mungkin tahu tu, kita tak dapat elok lah.
Tetapi macam seperti taklimat tadi, setiap subjek tu ada 5 set soalan. Jadi murid akan pilih 3 sahaja. Jadi untuk kemungkinan dapat soalan sama tu mungkin payah sikit lah untuk orang lain dapat semua jawapan yang sama. Cumanya kita tak dapat elokkan lah kalau murid lain tu dapat tahu. Saya Zulkifli. Saya nak tanya, berapa orang pelajar semua sekali yang ambil ujian ni dan berapa orang guru penilai yang ada untuk satu hari tu? Kata satu pelajar tu ambil masa 45 minit. Lepas tu ujian tu katakan kita start daripada pukul 2.30, mungkin sampai 5.30 ke, baru berapa orang kita boleh dapat untuk satu hari tu? Okey, untuk tu kalau itu jadual, lebih kepada jadual lah yang akan ditetapkan oleh guru. Okay, dalam kita seorang guru tu akan mendapat seramai paling ramai pun 12 orang sahaja pelajar. Jadi sebab tu saya kita macam mana kalau masa yang untuk pelajar jawab tu dapat dikurangkan lagi elok, lebih cepat pelajar boleh siap jawab lagi elok sebenarnya, sebab kita memang kejar masa. Tapi 12 pelajar tu kalau kita tak sempat siapkan untuk hari ni, kita akan sambung pula pada hari esok. Jadi kita akan cuba untuk siapkan jugalah mengikut jadual. Okey, berkenaan masa, sebenarnya ustazah guru penilai ni akan berpandu, akan macam contoh kalau ada guru yang akan buat pagi, mungkin dia akan tanya dalam grup masing-masing sama ada hari ni pelajar ni sekolah ke tidak. Jadi kalau ada masa terluang, mungkin guru tu akan buat daripada pagi untuk pelajar yang tidak bersekolah. Untuk jimat masa lah. Maknanya kita tak tumpu pada 3 jam tu sahaja. Ustazah Syafiqah boleh saya tambah sikit tak? Boleh. Okey, untuk makluman ibu bapa, saya Cikgu Zul lah, Kapal Hidayah Perbankan. Okey, daripada perbincangan yang kami buat di pusat sekolah, jadi untuk menjalankan intikafah ni kita tahulah ada banyak kekangan yang dan juga anak-anak terpaksa hadapi lah, terutama bila secara online ni. Jadi kita mengharapkan kerjasama ibu bapa, bagaimana yang Cik Zulkifli maklumkan tadi, kita risau masa tu tidak mencukupi. Jadi kalau mengikut arahan, memang kita tidak dibenarkan untuk mengganggu waktu PDP anak-anak yang bersemuka di sekolah. Jadi sebab itu kita terpaksa buat sesi petang. Namun sekarang ni kita ada satu lagi option, mana anak-anak di SK dia akan bersekolah secara penggiliran lah. Jadi apabila kita dah pecahkan anak-anak kepada penilai masing-masing, jadi dekat situ nanti penilai ni akan bincangkan dengan anak-anak yang mana mungkin minggu depan dia tak perlu hadir ke sekolah. Jadi guru akan cuba ambil masa untuk pagi lah. Tapi makluman tu akan diberikan awal lah kepada ibu bapa, penjadualan pukul berapa yang anak-anak yang ujian tu akan dijalankan. Dan saya juga mengharapkan kerjasama lah daripada ibu bapa, sekiranya diperlukan masa untuk dilanjutkan pada waktu malam, harap dapat kerjasama jugalah daripada ibu bapa, sebabnya kita kena habiskan juga ujian tu mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Maknanya 2 hari tu dia, kalau ikutkan yang ditaklimatkan, dia tidak tetapkan masa. Dia tidak tetapkan masa pukul berapa sampai pukul berapa, cuma dimaklumkan supaya tidak mengganggu waktu PDPC anak-anak di sekolah kebangsaan. Jadi maknanya malam pun masih boleh diteruskan sekiranya mendapat kerjasama daripada kedua-dua belah pihak lah, daripada guru dan juga ibu bapa, anak-anak murid semua. Dan kita tidak dibenarkan lah, maknanya kalau contohnya subjek untuk yang 15 bulan tak sempat habis, kita nak buat 16 lah, tak boleh lah.
Jadi kita harapkanlah maknanya dengan pembahagian penilai dan juga anak-anak mengikut kumpulan tu dapat meringankan sedikitlah ibu bapa, anak-anak dan khususnya guru lah. Sebab mungkin kalau anak-anak tu mungkin 1 jam itu je lah kan, lepas tu dah selesai tu habis lah. Tapi cikgu-cikgu ni nak berhadapan dengan 12 orang calon setiap orang untuk menjalankan tu. Jadi kekangan masa tu kita kena cuba fahami jugalah. Sebab cikgu-cikgu ni mungkin ada masa yang dia takkan nak buat straight kan, 6 orang tu straight tanpa rehat 6 jam kan. Jadi kita mengharapkan kerjasama lah daripada ibu bapa untuk kalau perlu, kalau sekiranya diperlukan juga waktu malam tu dapat berkomunikasi ataupun berbincang secara secara profesional lah bersama guru penilai itu. Okey, itu sajalah. Assalamualaikum. Ustazah, yang saya nak tanya, sebabkan ujian ni dia online, lepas tu ada video kan, ustaz atau ustazah bagi soalan dan anak kita menjawab soalan-soalan tu kan, macam ada kertas 1 tu ada 3 set daripada 5 set semua tu kan. So maknanya kalau macam anak kita ni kan, ataupun kita bawa anak kita sekali pergi ke Selangor ke KL ke kan, jadi kita peruntukkan anak kita untuk buat soalan-soalan tu dan kita buatlah dan kita loketkan masa tu. Saya rasa walaupun tidak duduk di balok ni kan, kita pergi mana-mana pun rasanya anak tu boleh pun ambil ujian tu. Macam mana Ustazah? Ujian ni dibuat secara dalam talian, jadi sebenarnya tak kira kita berada di mana pun, selagi tempat tu sesuai, kita boleh je buat sebenarnya. Kalau andai katalah tengah dalam perjalanan ataupun tengah bercuti ke mana-mana tetapi masih lagi boleh berada di dalam tempat yang di mana dia boleh menjawab soalan tanpa ada sebarang gangguan, ujian masih lagi boleh dijalankan lah. Tadi ada Ustaz Zul menyatakan bahawa andai kata ujian tu tidak akan habis pada waktu siang dan dia akan dilanjutkan pada waktu malam, adakah dia tetap akan habis dalam tempoh 2 hari tu, 15-16 hari bulan? Andai kata jika dia tidak habis 15-16 hari bulan tu, macam mana? Adakah dia akan beralih ke lanjutkan lagi 17-18? Sebab ialah pelajar-pelajar sekolah kafah kan ramai, dengan guru-guru mungkin tak dah terlayan dengan untuk buat grup yang 12 orang tu. Kami pasti akan menyusahkan, menjejaskan mutu anak-anak, mutu pemakahan. Sebab peperiksaan online ni first time, jadi kita tak dapat nak agak, tak dapat nak bajet masa macam mana. Jadi andai kata dia dilanjutkan, macam mana? Itu saja. Andai kata kalau 15 dan 16 tu subjek yang pertama tidak dapat dihabiskan, pada 17 dan 18 kita akan teruskan dengan subjek yang kedua. Ujian tetap akan berjalan mengikut jadual. Jadi bagi pelajar yang tidak sempat untuk kita habiskan bagi subjek yang pertama, InsyaAllah kita terpaksa gunalah pada hari Sabtu ataupun hari Ahad lah. Jadi minta kerjasama ibu bapa pun boleh meluangkan masa untuk kita selesaikan jugalah ujian sebelum akhirnya tarikh yang diberi. Okey, terima kasih Ustazah. Cumanya satu lagi kekeliruan lah. Sebab adakah jadual ini selaras dengan kafah-kafah yang lain di daerah Kuantan ataupun daerah Kuantan? Adakah dia jadual yang selaras? Sebab masing-masing kan ada sekolah kafah di tempat-tempat yang lain. Itu saja. Memang diselaraskan di seluruh Kuantan lah, sebab kita pun jadual ni kita perlu ikut. Jadual ni bukan pihak sekolah yang buat. Ia dibuat oleh pihak JAID lah, Jabatan Agama Islam. Jadi memang semua sekolah di daerah Kuantan memang perlu ikut jadual yang sama. Daerah Kuantan ke Pahang Ustazah? Kan Pahang ke seluruh Pahang kan? Kalau JAID seluruh Pahang lah. Ustazah, saya nak tanya cuma tahap kesusahan nak menjawab tu Ustazah. Macam sirah kan, sirah anak saya kata perlu belajar tiga peperangan saja, yang lain tak payah dia kata.
Saya ni pun jahil juga ni pasal sejarah-sejarah ni kan, tapi saya pun macam pelik pula. Macam mana dia punya macamnya senang ke, susah ke atau sederhana ke anak kita ni? Takkanlah anak kita nak C semua subjek kan Ustazah kan? Kalau boleh dapatlah cemerlang semua anak kita kan. Semua mak bapak fikir macam tu kan, harap-harap doa macam tu kan. So macam mana Ustazah, nasihat Ustazah? Assalamualaikum. Mengenai soalan sirah, saya pun tak tahu macam mana soalan dia, bentuk soalan dia, tapi itulah kita maknanya kena hafal lah mana yang rasa perlu hafal tu hafal. Soalan dia pun tak banyak kan, tapi tak tahu yang mana pula. Jadi saya rasa baca semualah mana pun kan. Ya. Kita baca semua Ustazah Okey, insyaAllah. Ayah kepada Nasrul. Okey, yang lain-lain tu kita kena follow lah apa yang Kafa yang nak lakukan ya, yang terbaru ni lah. Jadi yang saya nampak ada problem sikit macam yang Kak Siti tanya, Nur Siti tanya tadi lah. Soal macam mana budak tu nak jawab, dia tak ada choose, dia tak ada pilihan masa untuk jawab. Sedangkan jawapan tu spontan lah. Macam sirah tadi, dia suruh baca kesemuanya. Contohnya lah, kita yang lama pun kita kadang-kadang lupa, apatah lagi budak-budak. Kecuali guru sendiri akan bagi pilihan. Contohnya A, apa-apa kan. Sebab dia ditrain sebelum ni ada ABC kan. Jadi kali ni Ustazah kata tadi tanya je jawab, tanya je jawab. Jadi maybe budak akan jadi confused lah, ataupun budak tu akan terdiam dengan sendirinya lah. Itu pendapat saya lah. Kecuali dia ada choose, dia ada pilihan. Macam cikgu, dia ada knowledge dia banyak, dia boleh fikir sekejap. Kadang-kadang budak ni kita nak kejar masa lagi. Itu sajalah pertanyaan saya. Terima kasih. Sebenarnya kita cikgu-cikgu sendiri pun tak tahu soalan tu macam mana, tahap berapa susah dia. Tapi saya rasa pihak Jaib dan Jakim yang membuat soalan ni pun rasanya dia takkan membuat soalan yang menyusahkan pelajar lah. Minta soalan yang ada pun insyaAllah lah yang senang semuanya, yang telah belajar, yang mudah diingat, insyaAllah lah. Sebab kita nak cakap tahap mana susah pun kita tak tahu. Sebabnya kita sendiri pun tak tengok lagi. Ada pilihan jawapan ataupun tidak pun kita tak pasti bentuk soalan tu macam mana. Tapi kalau ikutkannya memang kena jawab lah. Dan saya rasa memang pihak sana memang tak akan buat soalan yang sangat menyusahkan untuk pelajar jawab lah, insyaAllah. Saya nak respon sikit. Saya setujulah dengan soalan-soalan yang ibu bapa cakap tu. Sebab ni kali pertama, mungkin banyaklah kelemahan-kelemahan yang kita tak nampak tu. Tapi kalau kita fikirlah dari segi positif, mungkin bila dah ada ujian lisan ni, mungkin ada benda jadi senang. Yang tenang, yang payah tu kemungkinan tu memang ada lah, insyaAllah. Tapi melalui lisan ni, ada benda yang jadi mudah daripada bertulis tu. Cuba kita fikir positif lah, insyaAllah. Saya nak respon sikit. Ada soalan dekat chat tu. Murid akan memilih 3 set daripada 5. Okey. Soalan untuk satu subjek tu ada 5 set. Murid akan pilih 3 set soalan saja. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz nak tanyalah sikit kan. Dalam 3 set tu kan ada berapa soalan? Setiap set tu berapa soalan? Ada 3 set. Lepas tu setiap set tu ada berapa soalan? Sekejap ya, saya cuba jawab soalan tu. Kalau ikutkan taklimat yang diberi, setiap set mengandungi 15 soalan. 15 soalan saja dalam satu set. Jadi pelajar perlu memilih 3 sajalah. Set 15 soalan. Satu set 15 soalan. Pilih 3 soalan. Pilih 3 set. 15 soalan. Ini semua sekali soalan yang perlu dijawab adalah 45 soalan.